bersama dengan dua orang tetamu kita ni. Kalau kita baru sahaja lihat di sini, saya kira ada yang pernah mendengar nama dua tetamu kita ni, Mona. Sebab sebelum ni pernah saya berdiskusi, berbicara dengan sahabat mualaf kita, saudara baharu kita. Mereka selalu sebut Umi Kalsum, sebut Umi je selalu. Sebut Umi. Lepas tu Pak Cik Nazli. Siapalah orangnya? Saya pun tanya. Lepas tu satu ketika bertemulah. Inilah orangnya. Dan mereka berdua ni juga merupakan penasihat dari Hidayah Center Foundation yang saya kira Mona banyak hari ini membawakan perjalanan saudara baharu kita. Saya kira bukan sikit-sikit ni. Kan banyak dia punya yang boleh dibawakan dan hari ini kita nak dengar ceritanya, insya-Allah. Ya, untuk permulaan ini sebab saya pun tak kenal lagi. Ada mungkin para pendengar yang segelintir yang mungkin tak kenal lagi, mungkin kita berkenalan terlebih dahulu. Silakan. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Nama saya Muhammad Nazli Jaafar yang merupakan jawatan kuasa penasihat Hidayah Center khususnya di Bandar Tun Razak. Kami telah terjebak dalam menyantuni mualaf ni selama lebih 6,5 tahun. Alhamdulillah, satu perjalanan yang agak panjang, tapi penlibatan kami dalam kesukarelawan dan juga NGO ni telah lama, sejak di bangku universiti lagi. So alhamdulillah sampailah berkahwin dan kita akan meraihkan 21 hari lagi ulang tahun perkahwinan yang ke-31. Dan masih sama di atas jalan landasan yang sama untuk berkhidmat kepada ummah. Itu sedikit pengalaman. Dan di samping Hidayah Center, saya juga merupakan salah seorang tenaga pengajar di Persatuan Cina Muslim Herping. Okey, alhamdulillah. Dan Umi pula macam mana kisahnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pertamanya nak mengucapkan jutaan terima kasih kepada IKIM kerana memberi peluang kepada kami untuk bersiaran pada hari ini. Nama yang diberi adalah Umi Kalsum binti Hasan. Tapi Umi sangat senang apabila disapa sebagai Umi. Memang Umi lah Jadi insya-Allah sama seperti Tuan Haji cakapkan tadi, telah berada dalam bidang-bidang kesukarelawanan ni sejak di bangku universiti lagi, sehinggalah kami berada dalam NGO, dan sebelum ni terlibat dengan jawatankuasa pembangunan keluarga, kemudian jawatan kuasa remaja, dan pada usia sekarang ni Allah berikan peluang untuk menyantuni saudara barulah. Jadi selain daripada melakukan kerja-kerja untuk HCF ni, sebagai menyambung minat Umi yang actually fokusnya buat accounting lah. Jadi sebagai ahli lembaga pengelola untuk Al-Amin Cerah Selatan jugalah. Kalau tak nanti tak digilap kemahiran tu, tumpul pula kan. Jadi sambil-sambil tu ada jugalah. Okey, kan bila kita berjumpa tetamu kita ni, Mona, saya kira dari sudut wajah mereka adanya ketenangan, kebahagiaan tu, Mona. Sebab hari ni kita nak sembang tentang kebahagiaan menyantuni mualaf. Kan kalau kita lah, Mona, kita sulami kehidupan kita, setiap hari kita berada di kawasan rumah kita tu, ada antinya, ada uncle-nya kan. Dan hari ni kita sendiri pun dengar khabar di media sosial kan, sahabat-sahabat saudara baru kita memasuki agama Islam. Apa perasaan kita sebenarnya kan? Kita rasa tenang, seronoknya orang kenal kita kan. Tapi hari ni sebelum kita nak pergi jauh bercerita tentang tajuk ni, mungkin kita boleh tahu dengan lebih tepat lagi antara Tuan Haji dan juga Umi, kenapa pilih bidang ini? Tuan Haji dulu. Okey. Alhamdulillah, lebih kurang Januari 2014. Masa itu kami selesai tugas menguruskan remaja selama 4 tahun. Dan kami mencari cabaran baru sebenarnya. Apabila ada kekosongan di Hidayah Center ni, pada masa tu kita hanya memiliki 3 orang mualaf dan seorang yang belum Islam pada masa tu. Tapi persepsi kita masa tu, nak uruskan saudara baru, kita nampak macam kita bayangkan saudara baru itu seorang yang selalu kita jumpa di surau shopping kompleks dengan kad Islam, dengan tabung minta bantuan kan. Kita rasa takkan kita nak lalui hidup
macam ni kan, jadi remeh kan. Dan poin ini juga sama apabila kita melihat saudara baru itu dalam konteks yang negatif. Orang bukan Islam pun melihat orang Islam macam tu juga. Dia tak tertarik dengan Islam kerana imej yang dibawa oleh orang Islam sendiri yang tidak menarik mereka. Jadi kami mengambil ini sebagai suatu cabaran untuk mewujudkan suasana yang lebih baik, lebih menarik, supaya dia orang suka untuk datang ke kelas dan sanggup mengorbankan masa kan. Itu yang kami cuba wujudkan, seperti ziarah, ada mentor-mentee, jemput dia orang datang ke rumah, ada bowling, ada jaulah, ada family day. Jadi ia tak tertumpu pada kelas sahaja. Jadi bila dia datang, dia rasa adanya rasa love, rasa kelainan daripada kelas-kelas yang mereka pernah hadiri. Ada seorang aunty pernah datang, dia kata dia nak kelas yang dalam bahasa Tamil. Kita kata kita tak boleh buat. Kita cuba kontak ustaz, ada tempat yang dia boleh pergi belajar. Tapi tak berapa lama dia datang balik. Kenapa nanti kata saya nak belajar di sini? Sebab di sini ada kelainan. Dia rasa seperti keluarga. Yang itu yang kita cuba wujudkan. Alhamdulillah bertahan sampai hari ini. Subhanallah. Itu formatnya di situ, kuncinya yang kita kena beri kalau juga ikut, tu. kita memanglah boring kan. Nak belajar Iqra, ajar solat. Tak ada yang menarik. Kering je. Cuma motivasi kami ialah amal jariah itu sendiri. Bila kita ajar dia orang solat, dia boleh solat, dia terus solat. Kan, bila kita ajar dia Iqra sampai dia boleh baca Quran, ramai dah boleh baca Quran sekarang. Nanti bila dia kahwin, dapat anak, dia ajar anak dia. Ini kita pun masa tu mungkin dah tak ada lagi di dunia ni. Kan? Itu yang memotivasikan kami untuk terus menyumbang, insya-Allah. Apa yang menarik sebenarnya Muna, antara Tuan Haji dan juga Umi, mereka berdua ni adalah kombinasi yang sangat baik sebab suami isteri dan sama-sama boleh sharing kan perkara tu dalam masyarakat. Saya kira kan nak berkongsi tentang kekeluargaan, insya-Allah ada pengalamannya. Hari ni katanya 5 orang cahaya mata kan. 31 tahun. 31 tahun, subhanallah. Masya-Allah. Dan Umi pula, macam mana dalam apa pandangan Umi bila hari ini bersama-sama dalam bidang ini? Jadi secara kebetulan lah kan, memang Umi memang sejak berkahwin tu memang bergandengan lah dengan suami dalam kerja-kerja dakwah ni. Sebenarnya macam mana nak kata sesuatu yang Allah tak pilih juga semua orang sebab ada sukarelawan yang datang pada Umi cakap dia tidak mendapat sokongan daripada suami kan. Jadi Allah bagi peluang ni, kita memang sangat-sangat syukuri. Dan bila kita berada di dalam bidang ini, kita dapati saudara baru tu bukan sahaja yang bujang-bujang ni. Ada yang janda, ada yang ibu tunggal, ibu tinggal, ada yang isteri yang dipoligamikan tetapi tidak mendapat hak dan sebagainya. Jadi sangat perlulah sangat perlu apabila kami berada bersama-sama tu. Jadi maknanya kalau ada apa-apa isu yang melibatkan wanita dan sebagainya itu, insya-Allah bahagian tu Umi boleh sokong dan dokong lah kiranya kan. Begitu kan. InsyaAllah itu keprihatinan antara dua insan hebat ni Muna. Dan kejap lagi kita akan sambung lagi macam mana pula pengalaman mereka dalam menyantuni sahabat mu'alaf. Mungkin banyak persoalan-persoalan hari ni bertanya macam-macam. Macam mana nak berdepan dengan situasi ni. Nampaknya. Kita nak fokus terus kepada macam mana yang dikatakan kebahagiaan ni. Umi maupun Tuan Haji mungkin boleh maklumkan, ceritakan kepada kita semua macam mana pula pengalaman Umi dan juga pengalaman Tuan Haji dalam berdepan dengan situasi-situasi, kisah-kisah sahabat saudara baru kita. Saya kira banyak cabaran mereka hari ini dengan cabaran keluarganya, cabaran dari sudut orang di sekelilingnya. Hari ini mungkin ada perspektif yang mungkin luar daripada jangkaan Tuan Haji, Umi. Mungkin boleh ceritakan. Mungkin ada beberapa cerita yang agak menarik lah. Salah satunya seperti yang di awal tadi saya katakan, persepsi kita selalunya negatif terhadap mu'alaf. Orang yang selalu meminta bantuan sana sini. Tapi bila kita kenali mereka, sebenarnya ada yang seperti itu cuma sedikit. Majoriti di kelas kami adalah orang yang profesional. Kan? Ada pun yang dulu mungkin susah, tapi bila dia senang, dia menyumbang kembali kepada Hidayah Center. Kita nak mungkin ambil inspirasi daripada cerita hijrah Rasulullah kan. Sebagaimana kisah yang popular
Abdurrahman bin Auf yang dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi' kan. Kita tahu boleh aja Abdurrahman bin Auf untuk ambil kesempatan kan, orang akan bagi semua, tapi tak. So kita nak mualaf kita seperti itu, bukan mentang-mentang dia jadi saudara baru minta bantuan sana sini. Tak, kita nak mereka juga yang menyumbang. So itu antara kisah yang mana bila berlaku ada saudara baru yang susah, di kalangan saudara baru sendiri yang membantu. Ada yang kena kanser stage 4. Dia ada seorang saudara baru tu, dia sumbang susu Ensure agak mahal. Setiap 3 bulan dia akan hantar. Dia akan bagi kita, ustaz bagi kat ni. Dah setahun lebih dia duduk sumbang. Lepas tu ada yang tak ada pekerjaan. Dia bagi setiap bulan. Jadi kita tak perlu nak minta daripada siapa-siapa lagi. Di kalangan saudara baru tu sendiri yang akhirnya menyumbang. Alhamdulillah. Okay, Umi nak sambung dulu. Umi pula dari sudut kewanitaan, keibuan. Betul. Maknanya selama 6 tahun ni takungan saudara baru yang telah bersama-sama kami tu dalam family besar ni, saudara baru, kita ada non-Muslim dan kita ada rakan hidayah. So tim ni dia dalam 100 orang lebih lah. Jadi saling kuat menguatkan. Umi tak ambil satu cerita tentang seorang ibu tunggal yang very young, tak sampai 30 tahun lagi, tapi dia orangnya kecil saja. Betapa gigihnya dia untuk datang ke kelas. Kelas kami tu untuk Iqra' Al-Quran dan subjek-subjek kuliahnya tu ada 8 subjek kafar tu. Dia pregnant tapi sayangnya ialah anak kecil 2 orang. Tinggal di tingkat 4 di bangunan deret kedai. Kami pergi ke rumah dia. Mengahlah Umi naik tingkat 4 tu. Tapi dia daripada awal pregnancy tu sehingga dia full term datang ke kelas, bawa anak, anak 2 orang tu naik Grab, turun Grab kan, turun tangga 4 tingkat tu, naik pula office kami lagi 2 tingkat. Gigihnya untuk belajar. Jadi benda tu kan, cinta dia pada ilmu tu, dia memberikan kita satu kesedaran. Itu antara satu cerita lah. Dia ada banyak cerita lain. Macam ada satu kisah tu, dia datang ke center kami tu, dia cakap, dia kata, Kak Umi, dia kata, saya lama dah syahadah. Lama, lebih 15 tahun. Tapi saya tak mengaji, tak reti nak mengaji, dia kata kan. Saya tak solat. Dan dia kata, saya teringin sangat nak baca Al-Quran di kuburan arwah suami saya. Kan dia tengok orang baca Yasin kan. Tapi sebab Wallahualam arwah tu tak ajar dia solat kan. So memang pada ketika tu Mi kata, Mi nekat lah. Once you step in this center, I will make sure. Kan kita akan ajar dia Iqra' Abata tu kan. Abata tu hingga alhamdulillah pada sebelum Ramadan hari tu kita buat majlis khatam Iqra'. 9 student yang alhamdulillah naik Al-Quran dan salah seorangnya dia. Jadi kan itu yang Umi nak maksudkan kat situ, bahagia. Antara definisi orang bahagia tu seolah-olah dia membahagiakan orang. Jadi kan bila tercapai tengok dia hendak menutup aurat, dia tak nak tutup aurat dulu. Dia tak nak, dia sungguh-sungguh tak nak tutup aurat. Baru-baru ni dia daripada Bangkok, dia kirim gambar-gambar dia. Kak Umi, saya sekarang tutup aurat walaupun saya buat outdoor activities. Cukup membahagiakan Umi lah pada ketika itulah kan. Itu antara 2 cerita lah. Kalau nak cerita ke semua tu kan sampai subuh gitu. Itu dia, Masya Allah. Muna kesan dia tu kan. Itulah pengalaman menyantuni mu'alaf ini. Dan Umi sebut tadi untuk yang ada yang juga yang non-Muslim. Dan kita nak tahulah juga pengalaman berinteraksi dengan non-Muslim ini yang ingin mendapat pencerahan mengenai Islam. Bagaimana? Pernah tak ditanya Islam macam ni, agama dia macam ni, macam mana nak berdepan dengan situasi ni? Kadang-kadang soalan mencabarlah juga. Kita orang Islam nak jawab. Sejak setahun 2 ni memang bilangan non-Muslim yang datang tu bertambah-tambah. Itu antara sebab yang kenapa kami terpaksa berpindah ke tempat yang baru. Ruang tu dah tak cukup. So kita ada bilik, dipanggil bilik muhajirin, untuk perbincangan dengan yang bukan Islam. Selalunya kalau kita orang Islam, kita faham
perkataan fitrah tu sendiri kan. Tapi dengan Muslim kita tak boleh nak, non-Muslim kita tak boleh nak cerita. Tapi kita buat kajian. Ada seorang doktor dari California University, Dr. V. Ramachandran, tahun 1987 telah menemukan dalam otak kita ada satu titik yang dinamakan titik ketuhanan, God spot. Kita selalu cerita dengan dia orang macam tu. Jadi God spot tu menyebabkan kita sering bertanya, siapa kita? Kenapa kita wujud di dunia ini dan ke mana kita selepas ini? Yang mana kalau kita gagal untuk menjawab 3 persoalan asas itu, kita akan mengalami gangguan yang dinamakan spiritual pathology, yang menyebabkan ada orang sanggup bunuh diri. Kalau kita pergi ke Jepun, ada satu tempat bernama Aokigahara kan, tempat orang bunuh diri. Di San Francisco kita ada Golden Gate Bridge, tempat orang terjun. Kalau dalam dunia DJ ni mungkin pernah dengar tahun lepas, Tim Bergling bunuh diri, yang Swedish punya DJ kan. Dia kaya, dia famous, semua ada. Tapi bila reporter tanya kawan dia kenapa dia bunuh diri, dia mencari erti kedamaian. So bila kita bawa cerita ni dulu, dan kita start. Jadi Allah tu adil. Allah ciptakan kita ada akal untuk berfikir. Orang dalam hutan pun, dia lahir, dia akan mencari Tuhan. Dia akan sembah something, sembah pokok, sembah bukit, mencari makna hidup bertuhan. Itu yang bila kita cerita, dia orang mula cuba faham. Walaupun pada asalnya dia nak tahu sikit-sikit, dia nak belajar 2 tahun, tapi selepas perbincangan pertama, dia kata mungkin saya akan pilih Islam lagi awal. Senang je. Sebab apa yang menjadikan seorang itu Islam, dia cuma perlu percaya bahawa tiada Tuhan yang layak disembah, hanya Allah, dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Sama ada dia nak kahwin ke tak jadi kahwin ke, dia tak akan menukarkan bilangan Tuhan itu sendiri dan Nabi Muhammad sebagai pesuruh Allah. Itu je. Dan perbincangan itu kalau kita tengok, dia kadang update status WhatsApp dia. Dia rasa seronok datang kelas. Ini non-Muslim. So insya-Allah kita boleh bantu dari situ. Ada yang memang datang nak on the spot nak jumpa juga. Maknanya kesungguhan dia. Jadi kita tak boleh nak tangguh-tangguh. Saya kerja, tak boleh datang. Ini antara sebab saya buat keputusan untuk berhenti kerja tahun lepas lah. Supaya dapat lebih fokus kepada dia orang. Kebahagiaan tu di situ bagi saya. Alhamdulillah, masya-Allah. Umi pula macam mana Umi? Kalau Umi pula dengan non-Muslim ni, dia selalunya selepas diberi sesi pencerahan, Haji dia memang, kita bagi fokus lah dekat center tu, Haji dia memang handle bahagian non-Muslim. So maknanya apabila sampai dia dah mempunyai kefahaman tu, cuma dia antara nak dengan tak nak, decision tu. Dan dia tahu apabila dia syahadah nanti, banyak dia punya ujian. Contohnya dia akan dihalau daripada rumah, diberhentikan allowance daripada ayah, tak bagi dah allowance kan. Dia akan ada yang diberhentikan kerja, begitu kan. Jadi Umi selalu berikan kesedaran kepada mereka lah. Maknanya Umi tak ajar mereka apabila syahadah nanti ujian tak ada. Umi tak kata gitu. Umi cakap selagi kita hidup ni, kita memang akan diberi ujian. Bukan besok lepas syahadah maka ujian tu hilang, tidak. Apa bezanya? Bezanya adalah apabila selepas syahadah nanti ujian yang datang tu, kita ada tempat berpegang yang sangat kuat. Kita ada Allah. Kita ada Allah pencipta alam ni. Kalau sebelum ni pun mereka ada ujian, tapi tak ada tempat pegangan. Tempat pegangan tu terlalu rapuh. Itu saja yang Umi nak bagi dia satu semangat supaya dia fikir. Sebab mereka ni rata-ratanya kalau nak convert ke agama lain tak dihalang. Dihalang tu sebab nak masuk Islam saja. Jadi itulah antara yang ada yang di kalangan non-Muslim juga yang pernah ikut saya solat Jumaat 2 tahun. 2 tahun dia syahadah. Dia nak rasa, nak tengok, nak rasa. So itu kadang kata 2 tahun hari Jumaat dia yang pertama call, Ustaz hari ni kita solat mana? Tanya masjid mana nak pergi. Tanya. Dah dia belum syahadah. Subhanallah. 2 tahun selepas tu alhamdulillah dia syahadah. Sampai satu masa dia rasa macam mana you all solat ada rasa connection kan. Sedangkan dia tak rasa. Dia syahadah tu yang mengikat. Macam orang couple. Tak ada ikatan. Selagi tak ada akad, dia rasa tanggungjawab tu tak ada. Dia rasa nak minum, dia minum. Dia rasa nak tinggalkan, dia tinggalkan. So itu yang kita dapat
Masya Allah. Itu dia sebenarnya kita nak sembang dengan lebih panjang tapi kita perlu rehat seketika. Kembali lepas ni kita nak tahu pula dengan cabaran dunia sekarang ni apa kemahiran-kemahiran yang mungkin kita boleh ada supaya kita sama-sama santuni antara satu sama lain, insya-Allah. Di tempat Tuan Haji sendiri, di tempat Umi sendiri hari ini, saya kira lebih beratus, berpuluh orang datang bertemu dengan Umi, bertemu dengan Tuan Haji untuk meminta pelbagai nasihatnya, nak dapatkan khidmatnya macam-macam. Dan hari ini dengan dunia cabaran macam ni dan kefahaman pelbagai bidang, macam mana kita nak membawakan sebuah kemahiran yang betul-betul berkesan, kemahiran berinteraksi ni? Okey. Bagi saya alhamdulillah lah, selama penlibatan dalam NGO dan kesukarelawanan ni kita banyak belajar, terutama dalam JK Pembangunan Keluarga, macam mana nak menangani masalah rumah tangga remaja, macam mana nak membentuk remaja yang berpotensi tapi salah salurkan potensi mereka. Jadi begitu juga dengan mualaf. Setiap mualaf perjalanan hidup mereka tak sama. Dan ada yang IQ tinggi, ada yang biasa, ada yang latar belakang keluarga masing-masing, orang Iban lain, Kadazan lain, Bidayuh lain, India lain, Cina lain. So itu kita perlu ada kemahiran. Pertama, menangani kepelbagaian. Yang kedua, empati kena tinggi. Kita tak boleh simpati dah sebab kita nak bersama mereka, kan, bukan hanya sekadar dengar, kan. Good listener pun perlu ada juga, perlu ada, tapi bukan hanya sekadar mendengar, tapi mesti berupaya untuk memberi guide, kan, supaya mereka boleh faham. Ada yang datang dia kata dia tak boleh solat. Kita tanya dia berapa kali boleh solat, dia boleh solat Jumaat je. Macam mana kita nak tu? Kita okeylah, stay tu. Tak, kita akan cari jalan supaya dia dapat solat 5 waktu. Sampai satu ketika dia pula WhatsApp kita, salam subuh Ustaz. Maknanya dia dah bangun subuh. Dulu dia tak boleh. Kita tak boleh nak salahkan dia orang. Seorang dia orang tak biasa. Kan? Ada yang jumpa kawan-kawan kata, kenapa kau pilih Islam? Islam tu susah. Ada seorang kawan maklaf ni, dia kata, agama you tak ada sembahyang ke? Dia kata ada. So, apa you rasa selepas you sembahyang? Dia rasa tenang, rasa lega. Kalau you sembahyang 5 kali sehari? Lagi tenang. Cara jawapan dia sendiri yang boleh. Jadi, kita pun belajar dari dia. Tapi skill-skill macam tu, kita tak perlu bergaduh, kita tak perlu argue. Jawapan yang cukup santai, santun. Dan boleh dia orang boleh terima. Yang non-Muslim kata, oh betul juga. Bukan kita yang menjawab, dia yang menjawab. Jadi perlu kita belajar dari dia orang, daripada kita cerita Islam daripada perspektif kita dari kecil. Dia orang tak faham definisi Islam. Peace, submission, obedient. Bukan salah dia orang. Bukan salah dia orang. Kita kena banyak sabar. Satu lagi sabar. Biarlah dia datang, tak boleh solat lagi Ustaz. Tak apa. Kan, macam tak boleh tutup aurat lagi. Dia datang, saya nak datang kelas Ustaz, tapi saya tak nak tutup aurat. Tak apa, datang. Kalau kita kata tak boleh, nanti mesej tu tak sampai, dia tak akan belajar, kan. Jadi kita nak bagi dia peluang belajar. Sampai satu masa kesedaran tu ada, insya-Allah. Masya-Allah. Dan Umi pula, kan. Okey, Umi tambah satu je lagi. Masa pun tak berapa mengizinkan. Jadi Haji dah sentuh banyak tadi, good listener, empathy, kan, kena banyak sabar dan sebagainya. Jadi satu lagi kemahiran yang kena ada ni, sebab saudara barunya dia ada banyak masalah. Mixed marriage satu. Kita ada kena abuse, ataupun masalah kewangan ni memang majoriti kan. Jadi sakit yang kritikal, kanser tahap 3, tahap 4, begitu kan. Masalah anak-anak anak-anak yang mencuri ke, kan. Sekarang ni macam-macam, kita boleh melalui online pun kita boleh menipu dan sebagainya. Jadi yang kita ni yang menguruskan mereka ni, macam center kami, apa yang kami bagi adalah pendidikan. Okey. Jadi apabila masalah kewangan tu, kita kena pandai salurkan kepada badan-badan yang boleh membantu. Contohnya MAIS ke, Baitul Mal ke, zakat ke, kita tolong salurkan. Okey, mixed marriage tadi dia perlukan counselling. So kita kena pergi salurkan mereka kepada kaunselor-kaunselor yang bertauliah lah. Kalau sakit ni kita pergikan bawa ke hospital ke ataupun sebagainya. Jadi maknanya kita tak boleh buat dan selesaikan semua permasalahan tu, tapi kita boleh menyalurkan
supaya masalah itu selesai jugalah untuk saudara baru kita untuk lah. mereka, ya. So dipendekkan cerita, macam networking kita tu memang kena banyaklah, kena ramai. Jadi oleh itu juga Umi nak menceritakan di balik tabir kami ni, kami cukup ramai yang membantu. Masya-Allah. Kan daripada jiran-jiran kami, mualaf sendiri, rakan hidayah sendiri, kawan-kawan kami sukarelawan kan ramai yang tak tersenarai. Kan yang nampak ni wakil 2 orang ni aja. Kan? Jadi Syafiq dengan Mona kena tahu di belakang kami ni sungguh ramai. Kan yang apa kan yang membantu dan menolong kami lah. Ya. Mungkin kita lah juga kita nak ceritakan tentang pengenalan untuk Hidayah Center Foundation di Bandar Tun Razak, baru buka dan katanya. baru nak buka ya, dan pencapaian setakat ni. Bagaimana? Jadi selama ni kami menumpang lah ya pejabat kami di Ikram Bandar Tun Razak selama lebih kurang 6-7 tahun begitulah. Jadi alhamdulillah apabila peningkatan saudara baru dan juga non-Muslim dah ramai ya. Jadi kami mengimpikan impian tu dah lama. 3-4 tahun sebelum ni mengimpikan satu center baru, tercakap-cakap dalam mimpi kan. Tapi kemudian kita betul-betul realisasikan ya, daripada step 1 lah ya, buat kertas kerja dan sebagainya, banyak ajilah kan, duk fikir macam mana tempat, nak cari tempat dan sebagainya kan, dengan dana apa semua kan. Jadi dipendekkan cerita yang panjang, alhamdulillah ya, impian itu menjadi kenyataan. Jadi kami dapat ya satu tempat baru di Taman Mulia ya. Alhamdulillah dana yang dapat kami kumpulkan sebanyak RM92,000, semua daripada masyarakat setempat, 90% ya. Termasuk juga dari sukarelawan dan mualaf sendiri sebanyak RM24,000. Bayangkan. Kan? Masya-Allah. Termasuklah juga perabot. Umi cerita perabot dalam pejabat tu pun adalah hasil sumbangan. Daripada 10 pasang selipar tandas, sehinggalah satu set sofa berharga RM40,000. Semuanya sumbangan. Disumbangkan. Jadi insya-Allah kan kita pun akan merasmikannya pada Sabtu ni, dan kita akan jadikan center tu lebih aktif lah. Kita akan buka kelas malam dan sebagainya lah insya-Allah. So selama 7 tahun ni ada 70 yang telah memeluk agama Islam. Jadi mudah-mudahan lebih lagi lah lepas ni. Masya-Allah. Kita doakan yang baik-baik, semoga itu cawangan terbarunya di Bandar Tun Razak, agar sama-sama dapat memberikan khidmat lagi kepada semua orang insya-Allah. Kita tak banyak masa lagi. Umi dan juga Tuan Haji, mungkin di hujung ni sedikit pesanan, seranan yang nak disampaikan kepada sahabat pendengar kita. Okey, seperti yang saya katakan di awal tadi, peranan kita sebenarnya besar. Dan selama ni kita tak terlepas pandang mungkin jiran-jiran ataupun non-Muslim di kalangan kita. Kita tak pernah sampaikan mesej Islam pun kepada dia. Kita tak pernah masukkan nama dia dalam doa kita pun. Kita tak pernah buat hasrat pun agar dia dapat terima hidayah Allah. Lakukanlah itu. Saya ada satu cerita sikit rakan pejabat saya kan, yang bukan Islam. Saya selalu doa setiap hari, pergi visit dia, sampai ke India saya pergi. Alhamdulillah dia akan syahadah tak lama lagi. Satu keluarga 5-6 tahun berurusan dengan dia. Tapi kita boleh buat. Saya yakin pendengar luar sana boleh lakukan. Cuma kita tak berani je. Kan? Dakwah tu mudah. Umi sedikit. Umi nak sambung sedikit ya. Dalam wawancara wartawan baru-baru ni, salah satu soalan yang dia soal, dia kata, kami rasa bidang yang kita ceburi ni susah sebenarnya. Sebab satu bidang sukarelawan yang tak berbayar, yang cabarannya tinggi. Jadi dia kata macam satu yang susah dan sukar lah. Jadi kami nak mengatakan bahawa sebenarnya kekuatan ya dan sebagainya itu sebenarnya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kami nak menyeru kan masyarakat di luar sana ya, ada banyak peluang dan ruang ya. Maknanya kalau untuk rakan hidayah ni kita boleh membantu bukan saja dari segi masa dan tenaga ya.
pendidikan, media, dana, harta kebajikan. Dan kami juga baru dihubungi oleh company-company untuk projek-projek CSR mereka. Jadi kami memang sangat mengalu-alukan. Kita tengok macam mana giatnya orang Kristian berdakwah. Dia orang ada RM dan sebagainya lah kan. Tapi maksudnya kita juga boleh lakukanlah perkara itu dalam kemampuan kita, insya-Allah. Insya-Allah. Alhamdulillah. Apa-apa pun kita sama-sama lah untuk membawakan mesej yang baik-baik. Kita ni hidup satu tempat bersama-sama dengan agama lain juga untuk sama-sama kita santun antara satu sama lain. Semoga penuh dengan kebahagiaan itu milik kita semua, insya-Allah. Insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kepada dua orang tetamu kita yang berbahagia, Tuan Haji Muhammad Nazri Jaafar dan juga Puan Hajah Umi Kalsum Hassan, juga merupakan penasihat Ida Center Foundation atas perkongsian pada petang ini. Insya-Allah ada rezeki, ada masa kita jumpa lagi untuk pertemuan yang akan datang. Terima kasih juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.